Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah-pensyarah saya iaitu Dr. Miza dan Puan Aribah. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tugasan 2, pengenalan kelestarian alam dalam pendidikan awal kanak-kanak yang berkod PAKK 1122 dan pengenalan kurikulum pendidikan awal kanak-kanak yang berkod PAKK 1094 tentang tajuk konsep kecekapan tenaga dalam kelestarian alam sekitar dan teknologi hijau dalam kehidupan serta aktiviti pengajaran yang berkaitan kelestarian alam sekitar. Tetapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya ialah Nur Alia Armada binti Mat Nur. Nombor kad pengenalan 040101010482. Angka giliran 2022-3023-10062. Kumpulan auto option PPSMP PAKK. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya ingin menerangkan tentang apa itu kelestarian. Kelestarian ialah meminimumkan impak negatif kepada alam sekitar dan penggunaan sumber. Ia dilakukan bagi mengeratkan hubungan semula jadi manusia dengan alam semula jadi serta mengurangkan kesan impak dari pelbagai aktiviti manusia. Seterusnya, kita beranjak pula kepada konsep kelestarian alam sekitar. Kelestarian alam sekitar ialah memastikan keadaan dan segala komponen yang ada di dalamnya kekal terpelihara. Selain itu, menurut Hasna 2007, kelestarian alam sekitar ialah suatu proses yang melibatkan pembangunan semua aspek kehidupan manusia dengan menyelesaikan konflik alam sekitar. Seterusnya, kita beranjak pula kepada elemen menghargai alam sekitar. Alam sekitar merupakan khazanah yang telah tercipta ratusan malah ribuan tahun. Namun, ia mudah-mudah dimusnahkan oleh kerakusan manusia hanya dalam masa beberapa tahun. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah menjaga alam sekitar supaya tidak berlakunya pencemaran seperti pencemaran sungai agar dapat menjaga kualiti air di Malaysia. Sungai merupakan nadi kehidupan kita kerana sungai merupakan sumber utama bekalan air kepada manusia. Kebiasaannya, pencemaran air berlaku di sungai maupun lautan, yang mana ia bukan sahaja memberi kesan kepada sumber air kepada manusia, malah turut mengancam hidupan di air dan laut. Pihak kerajaan perlulah melakukan aktiviti membersihkan sungai dan laut secara berkala. Seterusnya, mari kita lihat video berkenaan kisah penyu. Assalamualaikum. Kami sayang mama papa. Wah, Kami sayang kawan-kawan. Yeay. Kami sayang semua. Oh oh oh, Ma dan Hana bermain bersama. Bayangkan. Wah, hebatnya. Alhamdulillah. Gembira sama-sama. Oh oh oh, Ma dan Hana. Kesian penyu. Seronoknya hari ini dapat berkelah bersama keluarga. jom kita bina istana. Oh bersama gembiranya. Wah, besarnya. Sampah? Hana, sampah buang kat mana? Tang sampah. Bagus anak mama. Hana, cepat. Ha? Okey. Papa? 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 Ah! Papa ni.
Apa tu? Ha? Sampah? Masya Allah. Ha. Jom kita kutip sampah, ambil dan buang dalam plastik ini. Bersihkan pantai kita. Ikan-ikan pasti suka. Ha? Ikan? Ya, laut kan rumah ikan. Bukan ikan je. Singa laut, kuda laut, obok-obok, penyu dan banyak lagi. Banyaknya. Tapi kalau semua sampah-sampah ni penuh dalam laut, macam mana? Ha? Ah! Kesiannya. Jadi, Omah Hana jangan buang sampah merata-rata ya. Okey. Sampah besar. Penyu? Penyu. Nak tengok, nak tengok. Allahu Akbar. Tolong ambilkan pisau. Okey. Kesian penyu. Penyu sabar ya. Alhamdulillah. Penyu, jangan takut. Kami nak tolong. Omah, tolong ambilkan toilet tu. Oh, okey. Kesiannya. Sikit lagi. Alhamdulillah. Sebab tu, kita tak boleh buang sampah merata-rata. Bye, penyu. Jumpa lagi. Jangan makan sampah lagi tau. Sesungguhnya kerosakan di bumi datang dari tangan manusia sendiri. Kesian penyu. Kawan-kawan, jangan buang sampah merata-rata. Nanti laut kotor. Kesian semua haiwan di laut. Kita kena jaga kebersihan. Barulah Allah sayang. Alhamdulillah.
Jom subscribe YouTube Oma dan Hana. Semua anggota masyarakat perlulah melibatkan diri secara aktif dalam menjayakan kempen Cintai Sungai Kita yang dianjurkan oleh pihak berautoriti. Berdasarkan video yang kita lihat tadi, dapat dilihat bahawa penyu yang tercekik kerana menyangkakan tali tersebut adalah makanan untuknya. Perkara ini sekaligus akan memberi kemudaratan kepadanya. Oleh itu, semua anggota masyarakat perlulah mempunyai kesedaran untuk mengelakkan tabiat membuang sampah ke dalam laut agar dapat menjaga alam sekitar dan dapat mengelakkan daripada berlakunya sebarang kemudaratan kepada manusia maupun haiwan. Ini dapat kita lihat bahawa sampah sarap dibuang di merata-rata tempat. Walaupun sudah disediakan tong sampah di sini. Oleh itu, kita perlulah mempunyai sikap tanggungjawab dalam diri agar dapat menjaga alam sekitar. Berdasarkan video-video dan keratan akhbar yang ditunjukkan daripada harian Metro, di sini kita dapat lihat bahawa sikap manusia yang suka mengambil langkah mudah, iaitu membuang sampah di merata-rata tempat telah menjadi penyumbang kepada berlakunya pencemaran. Perkara ini juga telah mendatangkan kesan daripada pembuangan sampah di merata-rata tempat. Sampah sarap atau sisa pepejal yang dibuang di merata-rata tempat boleh mendatangkan impak yang buruk ke atas alam sekitar. Sampah sarap boleh mendatangkan bau yang kurang menyenangkan jika tidak dilupuskan dengan segera. Selain itu, pengumpulan sampah sarap yang banyak boleh menyekat pengaliran air dan seterusnya menjadi sarang kepada lalat dan tikus. Haiwan-haiwan perosak ini akan membiak dan seterusnya membawa penyakit yang boleh menjejaskan kesihatan manusia seperti demam malaria, demam denggi dan sebagainya. Tambahan pula, penyakit ini mudah dijangkiti. Seterusnya, persekitaran juga tidak selesa kepada penduduk. Oleh itu, semua pihak perlulah bekerjasama untuk menjalankan aktiviti gotong royong agar dapat membersihkan kawasan persekitaran serta menjaga alam sekitar. Seterusnya, kita beranjak pula kepada kesan pembuangan sampah ke dalam sungai. Membuang sampah ke dalam sungai akan menyebabkan berlakunya pencemaran air sekaligus mendatangkan kesan buruk kepada kehidupan manusia. Hidupan akuatik juga akan mati dan sumber bekalan air akan menjadi kotor, beracun dan tidak boleh digunakan. Secara tidak langsung, manusia yang minum dan menggunakan air yang tercemar tersebut akan mendapat penyakit yang serius serta mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan mereka. Oleh itu, semua individu seharusnya sedar bahawa jika kita mengotorkan sungai, ini akan menyebabkan rantaian makanan tercemar dan akhirnya mendatangkan pelbagai jenis masalah. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlu menjaga kebersihan sungai agar sumber air yang kita perolehi selamat untuk digunakan. Bak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Seterusnya, saya ingin menerangkan dengan lebih mendalam tentang kecekapan tenaga. Kecekapan tenaga boleh didefinisikan sebagai penggunaan tenaga yang kurang bagi menjalankan sesuatu kerja pada kadar yang sama atau lebih tanpa menjejaskan keselesaan atau hasil yang diingini. Seterusnya, kita beranjak pula kepada amalan kecekapan tenaga di rumah. Amalan kecekapan tenaga di rumah dapat membantu mengurangkan penggunaan tenaga dan menjimatkan kos dalam jangka masa yang lama. Amalan kecekapan tenaga yang boleh dilakukan di rumah ialah kita sebagai pengguna yang bijak perlulah menggunakan peralatan elektronik dengan efisien dan mematikannya apabila tidak digunakan seperti televisyen, penghawa dingin, komputer dan sebagainya. Hal ini kerana ia boleh menghasilkan kos tambahan dalam jangka masa panjang jika dibiarkan beroperasi sepanjang masa. Selain itu, amalan ini juga boleh dikaitkan dengan tunjang kerohanian, sikap dan nilai iaitu mempunyai sikap tanggungjawab dalam diri. Di samping itu, amalan ini juga boleh dikaitkan dengan tunjang kemanusiaan iaitu memelihara alam sekitar dengan tidak mengamalkan sikap pembaziran dalam diri.
Seterusnya, amalan kecekapan tenaga di rumah yang lain boleh dilakukan, iaitu kita sebagai pengguna yang bijak perlulah bijak memilih dan menggunakan barangan elektrik dan elektronik dengan membeli peralatan yang mempunyai label kecekapan tenaga bertaraf 5 bintang kerana ia merupakan penjimatan tenaga yang paling tinggi. Label kecekapan tenaga bertujuan untuk memberi maklumat yang lebih terperinci dalam membantu pengguna membuat pilihan terhadap barang elektrik yang cekap tenaga. Label kecekapan tenaga ini diperkenalkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Seterusnya, penilaian kecekapan tenaga barangan elektrik berdasarkan bilangan bintang yang mana label yang mempunyai taraf 1 bintang menunjukkan barang elektrik tersebut mempunyai kecekapan tenaga yang rendah, manakala taraf 5 bintang menunjukkan barang tersebut mempunyai kecekapan tenaga yang paling tinggi. Di sini dapat kita lihat contoh label kecekapan tenaga bermula daripada 2 bintang sampai 5 bintang. Mari kita lihat video mengenai amalan kecekapan tenaga di Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Ini adalah contoh amalan kecekapan tenaga yang boleh dilakukan di Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak, iaitu menggunakan kenderaan semula jadi berbanding menggunakan kipas ataupun penghawa dingin. Boleh membuka tingkap untuk mendapatkan udara yang segar. Amalan kecekapan tenaga yang boleh dilakukan di Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak ialah guru berperanan untuk mendidik kanak-kanak menggunakan pengudaraan semula jadi berbanding dengan menggunakan kipas atau penghawa dingin. Contohnya, guru boleh menarik langsir dan membuka tingkap agar udara dapat masuk ke dalam ruang kelas. Hal ini juga untuk memanfaatkan alam sekitar sekaligus dapat menghirup udara yang segar. Penghawa dingin menggunakan tenaga elektrik yang lebih banyak dan boleh memberikan impak negatif terhadap kesihatan kanak-kanak jika tidak dijaga dengan baik. Jika amalan kecekapan tenaga dapat dipraktikkan di Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak, ia dapat membantu mengurangkan penggunaan tenaga serta dapat membantu untuk mengajar kanak-kanak tentang betapa pentingnya menjaga alam sekitar dan kesedaran tentang impak penggunaan tenaga yang tidak cekap dan berkesan. Seterusnya, kita beranjak pula kepada aktiviti pengajaran berkaitan kelestarian alam sekitar. Aktiviti yang boleh dilakukan ialah aktiviti menanam pokok seperti menanam pokok-pokok bunga dan sayur-sayuran. Guru-guru dan kanak-kanak boleh menanam pokok di kawasan persekitaran sekolah untuk menyokong kempen penanaman pokok yang dijalankan oleh pihak kerajaan bagi memelihara alam sekitar. Kesannya, alam sekitar yang hijau dapat memberikan udara yang nyaman dan segar kepada kanak-kanak sekaligus dapat menghijaukan alam sekitar. Seterusnya, mari kita lihat video tersebut. Berdasarkan video tadi, kita dapat mengaitkannya dengan elemen merentas kurikulum. Elemen merentas kurikulum yang dapat dikaitkan yang pertama ialah kelestarian alam sekitar. Guru berperanan untuk memupuk kesedaran untuk mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam jiwa kanak-kanak. Selain itu, elemen merentas kurikulum yang dapat dikaitkan ialah elemen nilai murni. Guru perlulah memberi penekanan tentang kepentingan menjaga alam sekitar dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Selain itu, guru juga perlulah memupuk sikap tanggungjawab dalam diri kanak-kanak untuk meletakkan pokok di kawasan yang terdedah dengan cahaya matahari dan menyiram pokok pada setiap hari agar pokok tersebut mendapat cahaya matahari dan air yang mencukupi.
Hal ini dapat menjadikan kanak-kanak tersebut bertanggungjawab terhadap pokok yang mereka tanam. Akhir sekali, kesimpulan yang ingin saya berikan ialah semua pihak perlulah memainkan peranan yang penting serta mempunyai kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar agar pembangunan lestari dapat dikekalkan serta penggunaan sumber alam dapat digunakan oleh generasi akan datang. Jadi, itu sahaja yang saya ingin bentangkan pada hari ini. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya mengungkapkan sebuah pantun. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.